Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di musim-musim cuti sekolah kita masih dapat meneruskan kuliah kita seperti biasa. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 196. 196 menyambung perbincangan kita tentang kalam Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dan syarahnya oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Qala Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu syudhuda wal khilafa wal furqah, dan kami mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, dan kami menjauhi asyuzuz wal khilaf wal furqah, sesuatu yang syaz atau kumpulan atau pemikiran yang syaz, yang pelik, wal khilaf, dan yang berbeza, wal furqah, syaz, berbeza, wal furqah, dan berpecah daripada as-sunnah wal jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalam Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. InsyaAllah hadis ini hadis terakhir, atau ada dua hadis, kemudian kita terus masuk pada matan yang baru insyaAllah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surat 196 pada pertengahan perenggan. Inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Sesungguhnya ahlul kitabain iaitu al-Yahud dan al-Nasara. Manakala al-kitabain adalah At-Taurat dan Al-Injil. Dua kitab yang dimaksudkan adalah At-Taurat dan Al-Injil. Manakala kitab Zabur, kitab Nabi Daud alaihi salam, tidak mewariskan agama yang tersendiri. Kitab Nabi Daud alaihi salam yang datang di tengah-tengah antara Nabi Musa dan Isa, tidak mewariskan agama Bani Israel yang tersendiri, kerana Bani Israel belum lagi berpecah ketika itu kepada agama Yahud dan Nasara. Bani Israel mereka berpecah kepada dua agama pada zaman Nabi Isa AS. Tatkala mereka mula menolak atau menafikan kenabian Nabi Isa AS, malah menuduh Yahudi menuduh Nabi Isa bukan sebagai anak zina dan dia bukan seorang rasul, menolak kerasulan Nabi Isa AS.
Sebelumnya banyak penyelewengan yang mereka lakukan sejak pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul, tapi dari segi perpecahan dalam bab agama, mereka tidak mewujudkan satu agama yang baru. Namun sampai pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka dah jadi dua agama. Satu yang pengikut Nabi Isa alaihissalam menjadi agama An-Nasara, dan pengikut ataupun pengikut Musa yang menolak Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah Al-Yahud. Ini dari kalangan Bani Israel. Sebab itu kalau kita bincangkan bab firaq, tidak disebutkan pengikut Nabi Daud ataupun Sulaiman alaihissalam. Kerana Nabi Daud, Nabi Sulaiman beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel semua sekali beramal dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi inna ahlal kitabain al-Yahud dan An-Nasara. Al-Kitabain yang dimaksudkan adalah kitab At-Taurat dan kitab Al-Injil. Iftaraqu, mereka telah berpecah. Berpecah bab apa? Fi dinihim, dalam agama mereka. Artinya dalam agama mereka sendiri, mereka dah berpecah belah. Ala thintaini wa sab'ina millah. Mereka berpecah kepada 72 millah, jalan. Jadi dari segi agama mereka Al-Yahud dan Nasara, agama Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka berpecah. Dalam agama Yahudi dan Nasrani sendiri lebih daripada 70 ataupun 72 kumpulan. Lafaz ni ringkas, masukkan dua-dua. Ada lafaz sebut Yahudi telah berpecah pada 71, Nasara telah berpecah pada 72, dan umat ini akan berpecah pada 73. Dalam lafaz ni hadis Muawiyah menggabungkan kedua-duanya. Yahudi dan Nasrani, ahli kitabain, mereka telah berpecah kepada 72 golongan dalam agama mereka sendiri. Iaitu Yahudi pun 72, Nasara pun 72. Sebab itulah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Akramakumullah, barakallahu fiik. Bilangan, adakah bilangan 71, 72 dikehendaki dan sebagainya, berlaku khilaf. Tapi yang jelas, yang disepakati, berlakunya perpecahan di kalangan mereka dengan jumlah yang sangat ramai. Jadi iftaraqu, Nabi menggunakan fi'il madhi, dan ini dalam semua lafaz. Ketika bercerita tentang kaum Yahudi dan Nasrani, Nabi sebutkan dengan lafaz fi'il madhi, iaitu dah berlaku. Itu pada zaman Nabi SAW, mereka dah berpecah kepada 72 golongan. Selepas zaman Nabi, adakah mereka berpecah lagi? Jadi yang kita dengar daripada zaman pertengahan pecah kepada golongan Katolik dan Protestan, pecah kepada Ortodoks, pecah kepada macam-macam gereja sebagainya, itu perpecahan selepas pada itu, selepas pada zaman Nabi SAW. Jadi wallahu alam, hadis ini tidak menunjukkan bahawa orang Islam lebih banyak berpecah daripada kaum Yahudi dan Nasara. Sebab Nabi SAW ceritakan tentang apa yang dah berlaku pada golongan Al-Yahud dan An-Nasara. Okay, zaman ni umat Islam dah pecah belum? Masa Nabi sebutkan ni? Tak, belum. Sebab tu Nabi kata, wa inna hadhil ummah, dan sesungguhnya umat ini sataftariqu ala 73 millah. Umat ini akan berpecah kepada 73 millah, 73 kelompok atau jalan dalam jalan agama. 73. Kalau kita kirakan perpecahan umat ni lebih daripada tu.
Sebab itu kita mengambil pendirian, ambil qaul yang mudah. Kita kata umat ini, Yahudi dah pecah pada banyak kumpulan, Nasara dah pecah pada banyak kumpulan, umat ini akan berpecah kepada banyak kumpulan, 73 kelompok. Tidak bermaksud Yahudi kurang dari 73, kerana pada zaman Nabi sahaja mereka dah berpecah pada 71 dan 72, Yahudi dan Nasrani. Jadi kita dapati bahawa selepas zaman Nabi mereka banyak lagi perpecahan berlaku sama mereka. Ini kalau kita nak mengatakan bahawa Yahudi dan Nasrani lebih banyak berpecah berbanding umat ini. Dan Nabi bila ceritakan tentang umat ini, Nabi hadkan pada 73. Dan umat ini akan berpecah kepada 73 kelompok. Itu hadnya, limit. Bermaksud siapa lebih banyak berpecah? Yahudi dan Nasrani. Zaman Nabi pun 71, 72, dan lepas pada zaman Nabi banyak lagi berlaku perpecahan. Hatta kaum Yahudi sendiri pun banyak lagi perpecahan pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau hadis ini, kalau kita faham dengan gaya begini, tidak bermaksud umat Islam lebih banyak berpecah. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa zahirnya bilangan yang Nabi sebutkan itu, bilangan perpecahan umat ini lebih banyak, 73. Yahudi 72, 71, dan Nasrani 72. Jadi apa mereka sebut? Perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani pecah dan tak ada satu pun yang masuk syurga. Pecah banyak, tak ada satu pun yang masuk syurga. An-Nasara pecah banyak dalam agama mereka, tak ada satu pun masuk syurga. Kerana semuanya dah sesat dalam agama mereka, perpecahan. Umat ini pecah, walaupun banyak perpecahan, dipecah belahkan dalam pelbagai perkara, tetapi ada satu kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah, satu kumpulan yang selamat. Dalam banyak perpecahan disebutkan hanya umat Islam satu kelompok, salah satu kelompok daripada umat Islam, satu kumpulan yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kata, al-ibrah, apa yang perlu kita lihat bukanlah banyak pecah atau sedikitnya, tetapi ada kumpulan yang selamat tu pada kumpulan mana. Yang selamat itu berada dalam kumpulan mana, dalam agama mana, tidak syak lagi ada dalam agama umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perpecahan jumlah bilangan itu tidak menjadi perkiraan, yang dilihat adalah siapa yang selamat. Dan manhaj begini pun salah satu daripada ulama yang mensyarahkan hadis ini, dan tidak bertentangan dengan cara yang pertama, tidak bertentangan, tidak berbeza. Cuma penumpuan kita pada satu. Nabi SAW selepasnya Nabi sebut, Nabi beri pesanan suruh kira jumlah yang ramai ni ke, Nabi suruh berpegang teguh pada yang satu, pegang teguh pada yang satu, dan Nabi terangkan sifat-sifat golongan yang satu. Inilah kalau kita menuntut ilmu, fokus pada yang satu ini, kumpulan yang selamat, apa ciri-cirinya, bagaimana, apa pelajarannya. Ini sangat penting. Pegang teguh dalam sunnah, berpihak kepada ahli sunnah dan mendalami mazhab ahli sunnah wal jamaah. Inilah pesanan Nabi SAW. Yang selainnya ikhbar, Nabi beritahu akan berlaku perpecahan, dah berlaku perpecahan. Ikhbar fima madha, dah berlaku perpecahan di kalangan Yahudi dan Nasrani. Pada zaman Nabi kata akan berlaku perpecahan. Zaman kita dah pecah dah banyak kelompok. Cuma kat mana yang Nabi nak pesanan tu? Pesanan Nabi SAW, iaitu satu kumpulan yang selamat, yang mana diterangkan dalam hadis sebelumnya, iaitu alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi itu yang kita nak cari. Okey, kita tengok lafaz ni, wa anna hadhil ummah, dan sesungguhnya umat ini. Okey, umat yang dimasukkan di sini ummah ijabah atau ummah dakwah? Ummatul dakwah atau ummah ijabah? Ummatul
ijabah. Umat ada berapa? Ada 2 atau 3. Ha? 2 atau 3. Menurut kaedah pembahagian ulama. Pertama, ummatul da'wah. Umat yang ditugaskan kepada Nabi SAW untuk sampaikan dakwah pada mereka. Siapa? Semua orang-orang yang baligh pada zaman Nabi SAW ketika Nabi diutuskan menjadi Rasul sampai ke hari kiamat, sama ada di kalangan manusia ataupun jin, sama ada orang Arab ataupun orang bukan Arab, siapa sekalipun yang mukallaf, mereka adalah ummatul dakwah, umat yang wajib disampaikan dakwah, dan mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah ummatul dakwah. Manakala ummatul ijabah adalah orang-orang yang menerima dakwah Nabi SAW di kalangan umat dakwah. Jadi ummatul ijabah sebahagian daripada umat dakwah. Tetapi ummatul ijabah khas, iaitu orang yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam. Umat Islam yang menerima Islam, mereka adalah ummatul ijabah. 2. Ummatul dakwah, ummatul ijabah. Sebahagian daripada ulama berdasarkan kepada hadis ini tambah satu lagi untuk bezakan juga, adakah semua umatul ijabah itu mereka ni terselamat? Tak, mereka kata dalam umatul ijabah pun ada perpecahan. Kerana hadis ini tidak merujuk pada umat dakwah, perpecahan yang berlaku sini merujuk kepada dalam umatul ijabah itu sendiri. Jadi dalam umatul ijabah ada banyak kelompok sendiri. Semua mereka ni mendakwa diri mereka sebagai orang Islam, tetapi hanya satu yang selamat. Yang selamat siapa? Yang ikut Nabi SAW dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dinamakan sebagai Al-Jamaah, yang dinamakan sebagai Al-Sawadul A'zam, yang dinamakan sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah saja, ada kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kata mereka ni adalah Al-Firqatun Najiyah. Nama-nama mereka adalah satu kumpulan ni. Jadi bagi ulama yang pecahkan lagi, nak fahamkan lagi erti umat di sini, iaitu umat yang akan dapat kemuliaan di hari kiamat, umat yang akan dapat umat yang paling awal masuk syurga semua sekali, masuk syurga. Semua yang kelebihan umat ni, khairu ummah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, semua yang menuju kalimah ummah tu namanya umat, tambah satu lagi ummatul ittiba'. Ummatul ittiba', umat yang ikut Nabi SAW sebetul-betulnya, yang betul-betul ikut Nabi SAW. Jadi pembahagian ini untuk mudah kita faham, mudahkan kita faham. Jadi di kalangan umat ijabah ada 2. Satu yang bid'ah, ahli bid'ah, yang tidak ada perkara yang mereka tidak ittiba'. Satu lagi umat yang betul-betul ittiba' pada Nabi SAW, maka semua kelebihan yang disebutkan pada umat Nabi Muhammad SAW diwarisi oleh mereka. Mereka pun dapat kelebihan yang sama kerana mereka mengikuti Nabi SAW dalam segala perkara. Jadi kita jumpa 3 istilah: ummatul ijabah, ummatul da'wah, ummatul ijabah, dan ummatul ittiba'. Jadi kalau ada orang kata tak ada, umat cuma 2 je, tak apalah, terpulanglah. Tak masalah. Itu hanya pembahagian untuk mudah kita faham. Ummatul dakwah, ummatul ijabah. Kalau ada yang kata 3, ummatul dakwah, ummatul ijabah, ummatul ittiba'. Okey. Jadi hadis ni 73 golongan, selain daripada satu golongan, mereka ummatul ijabah yang umum, tetapi ummatul ittiba' mereka ini ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka ikut pada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah, dan umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Yakni al-ahwa. Millah yang dimaksudkan kepada kelompok yang berpecah ini al-ahwa, iaitu mereka ikut hawa nafsu mereka. Ahwa lawannya sunnah. Sama ada ikut sunnah atau ikut hawa nafsu. Sama ada ikut sunnah atau ikut hawa nafsu. Jadi al-millah yang dimaksudkan di sini adalah al-ahwa. Mereka adalah ahlul ahwa wal bid'ah.
Mereka ikut hawa nafsu dan mereka mencipta suatu perkara yang baru kerana mereka ikut hawa nafsu mereka. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya, semua kelompok ini kembali kepada firaq atau kembali kepada milal. Lepas tu ilmu ni kita kenal ilmu mana kita ilmu milal wan nihal. Ilmu milal atau kita ilmu firaq. Semua ulama yang berbicara tentang firaq akan mulakan perbincangan mereka tentang hadis ini. Antum boleh rujuklah sama ada kitab Syekh San'ani atau Imam Ibn Taymiyah atau Al-Baghdadi atau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya akan membincangkan tentang hadis ini, perpecahan di kalangan umat. Kulluha finnar, semua sekali dalam neraka. Artinya dalam neraka bukan kekal, tetapi mereka oleh kerana mereka berakidah dan berpegang dengan manhaj mereka akan bawa mereka ke neraka. Oleh kerana mereka ummatul ijabah, mereka ada kalimah la ilaha illallah, bukan lagi tidak kafir, artinya mereka juga akan masuk syurga. Jadi kelompok yang akan masuk ke neraka sama ada yang banyak maksiatnya seperti ahli ma'asi, maksiat dulu kemudian masuk ke syurga. Begitu juga ahli ahwa wal bidah yang melakukan perkara baru dalam agama. Mereka beragama tetapi tidak mengikut petunjuk Nabi SAW, sama ada dalam bab akidah atau bab ibadah ataupun dalam bab mana-mana bab dalam agama ini yang telah disepakatkan mereka berpecah berbeza, mereka ini juga akan dimasukkan neraka sebelum dimasukkan dalam syurga. Jadi tidak timbul istilah takfir bila bincangkan tentang hadis ini. Ramai orang bila kita bincang tentang hadis ni, mereka akan kata masuk neraka, kafir dah masuk neraka. Dia akan bincang takfir. Bila kita tentukan hadis ummah ini sebagai ummatul ijabah, perbincangan tentang hadis ini tidak mentakfirkan. Itu perbezaan perbincangan yang dibuat oleh ahli sunnah dan selainnya. Wahiyal jamaah, yang selamat itu adalah al-jamaah. Al-jamaah adalah jamaah sahabat Nabi SAW. Al-jamaah lawan pada furqah. Furqah ni, al-jamaah orang yang kelompok yang ikut Nabi SAW berbeza daripada kelompok al-furqah yang memisahkan diri daripada kelompok sahabat Nabi SAW. Wa fi riwayatin, dan setengah dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat yang disebutkan dalam Sunan Imam Tirmizi rahimahullah, dalam hadis Abdullah bin Amr, Nabi kata mereka bertanya, qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah kelompok manakah itu ya Rasulullah, kelompok Islaman itu? Qal, Nabi kata, man ana alaihi wa ashabi, iaitu kelompok yang ma ana alaihi wa ashabi, kelompok yang berada di atas ajaranku dan sahabat-sahabatku. Di sini isyarat kepada ahli sunnah wal jamaah, kepada sahabat Nabi SAW. Kerana dalam lafaz Nabi sebut al-jamaah dan lafaz yang lain disebutkan bahawa ma ana alaihi wa ashabi. Jadi pengasas akidah ahli sunnah wal jamaah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut pertamanya siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka inilah kita namakan sebagai salafus salih. Salafus salih. Zaman mereka zaman yang menjadi rujukan. Dan mereka, pemahaman mereka juga tak boleh dipalsukan kerana mereka mempunyai anak-anak murid di kalangan tabi'in. Jadi kalau ada anak murid yang salah faham, boleh tak kita ketahui kesilapan tersebut? Boleh diketahui. Kalau ada di kalangan tabi'in mengeluarkan pandangan yang berbeza dengan sahabat Nabi SAW, kita tahu siapa yang salah. Di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah berlaku khilaf sedikit, tapi dapat tak diketahui siapa yang betul, siapa yang salah? Dapat diketahui. Kerana sahabat Nabi bukan seorang, ramai. Sebab tu bila kita cerita tentang perkara yang ikut salafus salih, kita bukan kata ambil satu, kita bila kata ikut salaf, kita kata salaf ni maksum. Kemudian semua kalam salaf kita terima tanpa kita ada ilmu dan kajian atau tanpa kefahaman. Tidak.
Yang kita maksudkan manhaj mereka itu kekal. Secara perorangan tidak ada seorang pun yang maksum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya maksum. Selepas Rasulullah tidak ada siapa yang maksum. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa inilah dia orang yang faham tentang ajaranku dan ikutilah mereka. Dah Nabi kata, Allah pula terangkan tentang manhaj mereka, Allah jamin mereka masuk syurga dan mereka confirm masuk syurga, confirmlah mereka firqatun najiyah tersebut kerana 72 kelompok yang lain ke neraka. Sahabat Nabi dikatakan masuk syurga. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtal anhar. Jadi sepastinya as-sabiqunal awwalun di kalangan muhajirin dan ansar wallazina tabauhum bi ihsan, mereka inilah ahli sunnah wal jamaah secara qat'i. Tidak ada khilaf kerana mereka telah dijanjikan syurga dan firqah an-najiyah itu adalah firqah yang masuk syurga, yang selamat daripada api neraka. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah yang dijanjikan syurga. Dan Nabi sebut tu dalam hadis, tidak ada syak lagi bahawa pandangan sahabat mempunyai qaul yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, apatah lagi apa yang mereka ijma'kan. Apa yang mereka ijma'kan. Sebetulnya ilmu akidah tidak membawa satu perkara baru daripada apa yang telah mereka sepakatkan. Ilmu yang ada pada zaman kemudian yang kita bincangkan dalam bab akidah adalah tujuannya dua tujuan utama. Satu, mengukuhkan dan memperkenalkan akidah mereka kepada umat. Apa yang mereka faham, itu yang kita sampaikan. Fahamkan, kukuhkan, datangkan dalil, fahamkan orang kenapa mereka berpegang demikian. Kita buat kaedah. Kaedah itu bukanlah satu perkara yang kita pegang yang sampai kita kata tak boleh pisah. Kaedah itu boleh berbeza-beza. Sama ada kita nak kata tauhid 3 ke, nak kata tauhid 2 ke, itu penamaan. Tetapi pastikan konten dan isi kandungannya betul-betul datang daripada mereka. Kadang-kadang penamaan ni menyebabkan orang dia main kaedah. Dia duk berdebat, dia nak tunggu orang salah cakap. Tunggu orang punya istilah berbeza sebab pemahaman agama dia hanya berdasarkan pada kaedah tanpa pada dalil. Dia boleh dakwa dia sebagai ahli sunnah wal jamaah, dia pegang pada hadis, tapi bila kita terjun pada ilmu hadis sebenar, tengok sebenar pengen hadis dia akan kelang kabut. Hadis banyak-banyak dia tak akan jumpa lah. Dia akan jumpa yang mana hadis ada masalah, itulah karangan mereka dalam kitab hadis. Kitab hadis ahli bid'ah dalam ketika mengarang dalam bab akidah, mereka akan bawakan hadis-hadis yang dikatakan yang ada syubhat. Kumpulkan hadis yang ada masalah, hadis bertentangan dengan ini. Mereka cari masalah dalam hadis. Tapi berkat daripada penjagaan Allah SWT terhadap agama ini, syubhah yang mereka nampak sebagai syubhah atau sebagai pertentangan itu tidak lain tidak bukan hanyalah memperlihatkan kebodohan dan kejahilan mereka tentang hadis Nabi SAW. Memang dalam agama ni ada perkara syubhat. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara keduanya ada umur mushtabihat. Umurun mushtabihat, perkara yang tak jelas, bukan maksudnya agama tak jelas. Ada benda kita tahu jelas halal, ada benda kita tahu jelas haram, ada benda yang kita tak nampak jelas. Tapi Nabi sambung, Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tak ramai orang yang tahu. Yang tahu itu ahli sunnah wal jamaah. Bila perkara mushtabihat dijadikan sebagai satu hujjah, sebagai satu pegangan untuk meruntuhkan apa yang dipegang oleh sahabat, walaupun hadis ini berkaitan dengan halal dan haram, tetapi dia umum tentang agama Allah secara keseluruhannya, kita akan nampak bila mereka sedang rancak membawakan pertentangan antara hadis, ahli sunnah pun begini begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin bahawa agama itu terpelihara. Ada di kalangan umat ini yang tahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai yang tak tahu, tapi ada yang tahu. Ada yang tahu. Sebab itulah kalau berlaku perkara yang mushtabihat, ada benda yang tak jelas, kita kena rujuk siapa yang tahu sebenarnya. Siapa yang tahu. Sebab
Tak ada satu pun dalam perkara agama ni masalah yang tak selesai. Hatta pada umur mushtabihat, benda yang tak jelas, ada yang tahu. Dan Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai tak tahu. Ramai tak tahu bukan bererti tak ada yang tahu. Jadi benda yang jelas, jelas. Jadi mushtabihat ni bukan berlaku pada agama tapi berlaku kepada pemikiran dan ilmu penuntut ataupun orang yang berpegang dengan agama itu sendiri. Di kalangan umat Islam kita sendiri tahu benda ni halal haram. Ada benda kita tak tahu. Tak tahu tu mushtabihat. Orang tanya hukum hakam. Apa hukum tutup aurat? Wajib. Apa hukum dedahkan aurat? Haram. Apa hukum pakai seluar ketat? Ada kalau dia kata dah mula. Kena belajar. Kita kena belajar macam mana cara yang betul. Kat mana? Okey, wanita wajib tutup aurat. Tapi sampai pada baju muslimat, kena tanya juga macam mana, kena cek. Kena cek, kena tengok, kena tahu bagaimana yang dimaksudkan. Jadi perkara ni ada yang jelas atau tak jelas. Sama juga dalam bab akidah. Bab akidah. Ada yang betul-betul akidah ahli sunnah wal jamaah, ada betul-betul akidah dalal, akidah kufur. Yang kufur, yang keluar dari Islam, yang dalal, yang sesat bid'ah ada dalam Islam. Dan ada dalam perkara setengah benda tak tahu. Kita pun tak jelas yang mana satu betul. Kan? Syubhat. Syubhat ini bukan kita pergi belajar melalui dengan orang ahli syubhah. Bila berlaku syubhat, kena rujuk kepada ahli sunnah wal jamaah. Masalah yang berlaku pada masyarakat, mereka belajar ilmu ikut pada isu. Bila timbul isu syubhat, mereka pergi cari ahli syubhat. Dan mereka seronok berlakunya perdebatan. Bila debat tu dah tempat nak cari ilmu. Tempat nak cari ilmu. Akhir sekali sebahagiannya tak dapat ilmu, yang dapat syubhat. Sebab dia tak dapat bezakan. Kerana syubhat ni kita tahu bahawa syubhat bila datang, mana orang kata al-syubhat khattaful qulub. Syubhat ni dia cepat merampas atau dia cepat-cepat menyerang dalam hati seseorang. Kadang-kadang orang yang bercakap tak sempat terangkan dalam kelas yang masa yang luas belum tentu orang boleh faham, apatah lagi dalam masa perdebatan yang hanya diberikan waktu terhad berapa minit cerita semua dengan orang yang gunakan kaedah perdebatan. Dan itu bukan ruang untuk tuntut ilmu. Boleh digunakan pada kadar tertentu, tapi bukan itulah tempat satu-satunya untuk cari ilmu. Sebab tu selepas pada debat, anak tak komen dah pasal tak ada. Minta maaf lah sahabat-sahabat hantar banyak, anak tak komen dah. Anak tak komen pasal antum dah nampak siapa betul siapa salah. Tinggal sekarang ni pilih nak ikut siapa dan tinggalkan siapa. Senang. Tak perlu nak debat lagi, nak pergi cek tengok. Nak tunggu apa lagi? Sampai bila kita nak belajar dalam majlis ilmu yang benar? Sampai bila kita nak komen dengan syubhat-syubhat yang dibawa satu persatu, kemudian satu lagi datang, kemudian datang lagi, sampai bila? Bukan artinya tak jawab langsung. Kalau ada perkara yang perlu jawab, kita jawab. Tapi jangan sampai melekakan kita daripada majlis ilmu sebenar. Jangan sampai kita leka daripada majlis ilmu sebenar. Majlis ilmu sebenar, maqala Allah, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, qala Rasulullah. Kita bincang, fahamkan betul-betul. Bila kita tengok kalamullah dan kalam Rasulullah dan kita tahu ini manhaj kita, datang syubhat dan dia tak sangkut dah. Tak sangkut. Sangkut pun tidak. Apatah lagi nak dikatakan sebagai syubhat. Sebab tu ramai di kalangan sahabat kita walillahil hamd, bila berlaku perdebatan sebelum ni, ramai yang kata tak perlu pun, dah lepas debat sekarang tak nampak benda baru pun. Kita tak nampak benda, sebab kita dah belajar. Kita dah ulang-ulang balik perkara ini. Jadi apa yang dibawa tak melekat pun di benak kepala kita, sebab kita dah tahu dah perkara ini sebutkan sebelumnya. Tapi bagi yang tidak terlalu mengambil berat tentang masalah akidah ni, dia jadi benda baru. Seronok belajar sebab ada isu, seronok belajar sebab ada orang bergaduh, sebab ada orang berdebat, sebab ada orang itu bukan cara yang betul-betul bawa kepada kebenaran. Kalau lepas pada debat kemudian cepat-cepat pergi belajar, sedar, tak apa. Tapi lepas debat cari debat baru. Ada orang dia habis satu perdebatan, dia tengah tunggu lagi, debat apa lagi lepas ni. Masa debat je ramai orang. Masa majlis ilmu yang nak cerita betul-betul tentang satu perkara, tak ramai. Dan itu jadi masalah. Apatah lagi majlis ilmu yang kena hafal, kena tasmi' lagi tak? Lagi ya.
Kan? Isu hadis 40 semua bincang. Surah Tasmi' hadis 40. Kita buat kelas setiap minggu, kita bawa 5 hadis kita tasmi'. Hadis 40. 8 minggu kita jumpa selesai hadis 40. Boleh? Tasmi'. Contohnya kan. Majlis begini, makin betul-betul nak tuntut ilmu, makin kurang orang. Makin kurang. Itulah sebenarnya tempat ilmu sebenar. Ilmu. Iaitu ilmu itu hafazan. Hafal. Jangan terpengaruh dengan apa yang disebutkan oleh golongan orientalis yang menyatakan bahawa orang yang ilmunya hafalan mana mereka memperkecilkan orang yang menjadikan hafalan itu sebagai dasar menuntut ilmu. Kita hafal bukan macam mereka hafal. Yang mereka faham, mereka kita kena faham. Hafal tak penting, yang penting faham. Siapa kata? Siapa kata? Dan orang yang hafal, adakah mereka tak faham? Orang yang hafal Quran tak faham Quran ke? Orang hafal Quran, ustaz yang hafal Quran, ustaz tak hafal Quran, yang mana lebih faham Quran? Saya ni hafal Quran, yang ni juga belajar Quran, ni juga belajar hadis, ni pun belajar dalil sebagainya. Siapa yang lebih faham? Dah pastilah orang yang hafal. Dia lebih faham. Jadi dalam agama ada yang kata tak penting hafal, yang penting faham. Itu manusia. Kalamullah, kalam Rasulullah ni perlu pada hafalan ni. Ni wahyu. Ini bukan kalam yang biasa yang kita boleh tak payahlah hafal pantun tu, kita buat pantun lain. Dalam pantun memang boleh buat pantun lain. Cuma hafal trik. Cara macam mana nak buat, kaedah dia. Agama bukan benda nak reka-reka. Agama ni dalil. Kita dah hafal hadis tu, tak cukup hadis, hafal rijal dia, hafal sanad dia, hafal dia, supaya tak ada orang yang menafikan hadis ataupun menafikan mafhum hadis, ataupun menambah-nambah di atas lafaz hadis yang ada. Jadi mana ahli hadis boleh jaga hadis ni dengan sempurna? Melalui hafalan. Kefahaman, mereka hafal dengan faham. Kalaulah agama ni dijaga oleh orang yang otak macam orientalis dan orang zaman sekarang ni, habislah semua hadis boleh jadi syubhat. Tak ada siapa pun boleh jaga satu matan hadis pun. Tak ada siapa pun yang kenal mana lafaz yang mahfuz, yang mana lafaz yang syaz. Tak ada siapa pun yang tahu yang mana muttarib, yang mana tidak muttarib. Kalau biarkan orang bercakap, semua orang akan boleh bercakap. Dia boleh dakwah hadis dhaif, hatta hadis ni, hadis kita hafal sekarang ni. Zaman sekarang banyak dakwaan yang mendakwa hadis ni hadis yang dhaif. Jadi hadis perpecahan umat ni dianggap sebagai hadis yang dhaif dan tidak boleh diajarkan dan tak boleh dibicarakan. Kelompok mana? Mereka kelompok ahlut taqrib. Siapa ada takrib? 73 kelompok ni Nabi kata berpecah. Berpecah. Satu saja selamat, tu Nabi kata. Tapi ahli takrib, mereka tak nak ajar siapakah yang satu, ahli sunnah wal jamaah. Mereka nak bertolak ansur dengan semua. Cerita sama Islam, sama-sama umat Islam. Kenapa kita nak pecah? Jadi yang cerita tentang ahli sunnah wal jamaah dianggap sebagai pemecah belah. Hakikatnya perpecahan dah berlaku sebelum seseorang tu bercerita tentang akidah yang hak. Kelompok ahli takrib yang ada pada zaman sekarang, ahli takrib antara firaq ni berlaku banyak dalam umat ini. Oleh kerana mereka inginkan penyatuan umat, mereka bukan kembalikan manusia kepada satukan ikutan kepada Allah dan Rasul atau kepada ahli sunnah wal jamaah, ramaikan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Cara fikir mereka takrib dengan memecahkan semua perbezaan, dianggap sama semua. Jadi umat ni ummatan wahidah, umat yang satu dikata semua sama tanpa ada perpecahan. Jadi bila dia buka pada hadis ni, dia kata, oh masalah ni hadis ni. Umat Islam sendiri berpecah. Mereka kata kita nak kesatuan ummah. Di kesatuan ummah yang mereka dakwakan dengan pecahkan benteng perbezaan antara mazhab-mazhab dalam Islam. Akhirnya
Semua mazhab. Siapa sahaja yang cerita mazhab dia adalah mazhab yang betul, dianggap sebagai golongan ekstremis. Golongan ekstremis. Siapa sahaja yang kata akidah kami yang benar, awak saja betul. Oh, ekstrim tu, ekstrim. Jadi kita tinggal mana? Dan sebab itulah kelompok ini akan menghujat hadis ini dengan hujah-hujah bahawa hadis ini hadis yang dhaif, tak boleh dipakai. Hadis ini macam-macam hujah yang mereka macam-macam syubhat yang mereka bawa untuk menolak hadis ini. Sedangkan hadis ini diriwayatkan dalam banyak riwayat, semua sekali memberitahu pada kita bahawa umat ini berpecah dan kita perlu ikut kepada umat yang kepada jalan yang satu, jalan yang selamat. Bukan hadis ini saja, banyak hadis-hadis yang lain. Hadis doa ada abwabil jahannam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lukis khatta Rasulullah khattan semua khatta khututan, dan macam-macam hadis yang lain. Semua menceritakan bahawa umat ini yang selamat ada satu kelompok. Jadi kita akan temukan orang yang menolak kepada hadis ini, mengatakan hadis tak dipakai kerana isi kandungan hadis ini menyatakan bahawa umat ini berpecah dan kena ikut pada satu. Sedangkan manhaj mereka nak satukan semua umat Islam dengan mengenepikan perbezaan. Mazhab ni mazhab batil. Mazhab yang batil. Semua boleh duduk sekali, asalkan Islam. Kita kata sekali tak apalah dalam Islam, dalam hak Islam, solat sekali bersekali. Tapi akidah ni kita kena bezakan yang mana betul, yang mana salah. Kena cari apa yang ma'ana alaihi wa ashabi. Nabi kata apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Perlu cari. Kelompok ini, pada peringkat awalnya mereka akan menyuruhkan begitu. Menyuruh supaya bersama. Penghujungnya mereka akan menyesatkan salafus salih. Dan ini yang berlaku. Peringkat awal, pecahkan perbezaan. Duduk sekali. Boleh terima. Akhir sekali mereka kata, kamilah ahli sunnah wal jamaah. Kamilah ahli sunnah wal jamaah. Oh, salaf tak semua betul. Salaf ini begini. Salaf, mereka akan mencungkil kelemahan kemanusiaan yang ada pada salafus salih. Sama ada sabit tak sabit, cerita nombor dua. Tapi mereka akan cari kesalahan salafus salih. Mereka akan mengatakan bahawa dunia ini ilmu berkembang, tidak berada takut yang lama, dan mereka mula melakukan qiyas terhadap ilmu yang lain. Kelompok ahli takrib ada dua. Satu, ahli takrib antara mazahib, antara firaq. Dulu ada takrib antara Syiah dengan Sunnah. Berlaku ahli takrib. Kemudian ada yang ahli takrib untuk mendekatkan antara berlaku antara berpecah belah. Berlaku takrib antara Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang sampai sekarang banyak. Sebelumnya pecah, bergaduh. Berlakunya ahli takrib antara Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan Fudala Hanabilah. Dia masukkan Fudala, nak keluarkan Hanabilah yang menisbatkan sifat dan sebagainya, dan macam-macam. Jadi kita kata nama ni, penamaan kita kekalkan seperti asal. Nama yang Nabi letakkan, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Untuk penamaan siapa kelompok ini dan itu, kita boleh bincang. Letakkan itu pada ilmiah. Tapi hakikatnya kelompok tersebut adalah kembali kepada sifat yang Nabi sebut. Mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut ajaran Nabi dan sahabat Nabi SAW. Jadi nak tak nak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hujah mereka terletak pada hadis Nabi SAW dan athar daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau ini kita tak pertahankan, habis agama ni. Sebab tu saya tak akan layan. Saya ramai yang ajak, ramailah yang mesej secara personal nak adakan pertemuan, nak adakan perdebatan daripada awal dulu. Tahun kita pada tahun 2019, 2020, sahabat-sahabat, hatta di kalangan antum ada yang mesej macam mana kita nak aturkan pertemuan begini. Kita tak perlu. Bukan kita takut dengan hujah, tidak. Tetapi kita tak nak manhaj yang berasaskan dalil itu begitu murah. Apabila kita tersilap di pentas, akhirnya disalahkan agama ini, disalahkan manhaj ini, tersasul, tersilap, terlupa di pentas. Akhir sekali
dijadikan agama ini atau manhaj ini sebagai pertaruhan. Kita manusia. Kadang-kadang berlaku kesilapan, kadang-kadang salah sebut, kadang-kadang tak cukup masa dan macam-macam sebab. Manhaj ini manhaj yang jelas. Perlu kepada proses pembelajaran, perlu kepada istidlal, perlu ada dalil, perlu ada istidlal. Dan istidlal kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan athar sahabat. Kita tak hafal semua hadis, tak hafal semua athar. Setiap bab perlu kepada perbincangan, perlu kepada ilmu, perlu kepada hujjah. Tengok pada aqwal salaf salih. Sebab itulah tidak semestinya penyelesaian dengan cara perdebatan, tidak. Walaupun anda tidak menolak dan jujurnya anda sendiri sokong adanya perdebatan pada setengah pada tajuk khas seperti yang dibuat baru ni, tetapi dengan kadarnya. Sebab tu kalau ramai yang tag Anas lepas tu komen pun komen begitu saja untuk menyatakan siapa betul, siapa salah, kita kena ikut siapa yang jahil, siapa yang ada ilmu. Cukup tahu. Tak perlu lagi nak bawa balik. Kita dah tahu orang tu tak faham apa semua sekali. Buat apa pergi ambil kaul dibincang lagi? Buang masa. Sekarang ni perkukuhkan. Tahu apa yang perlu kita belajar. Takkanlah ahli sunnah wal jamaah dah mengaku ahli sunnah tak percaya lagi Allah istiwa atas arasy. Masalah yang paling basic sekali dalam akidah ini. Tak payah mengaku ahli sunnah kalau tak percaya Allah istiwa di atas arasy. Dari mana dapat? Dalam Al-Quran sebut, dalam hadis sebut, dalam salafus salih sebut, ijma'. Dah ada belajar. Takkan tak faham lagi buat macam tu? Sampai bila? Nak buat perbandingan sampai mati. Buat perbandingan tak tahu akidah yang asas. Akidah Allah SWT iswa atas arasy. Apa yang Quran sebut. Dan itulah yang boleh menyelamatkan kita daripada batiniyah. Bila tak ada tempat, atau tempat kat mana-mana, itulah batiniyah masuk. Tak boleh siapa nafikan bahawa semua kumpulan-kumpulan yang ada yang sesat batin asal daripada ilmu kalam. Sebab tu saya tak fokus pada mana-mana mazhab. Orang kata Ustaz nak masukkan Asy'ariyah ke Madrah. Saya tak fokus. Saya tahu di kalangan mereka ada orang yang jujur, orang yang baik, orang alim dalam bidang-bidang tertentu sebagainya. Kita akur dalam perkara ini dan kita masih mengiktiraf mereka sebagai ahli sunnah yang umum bersama dengan kita. Tetapi ilmu kalamlah yang merosakkan mereka. Merosakkan sebahagian daripada pandangan mereka. Ia salah pada alat yang digunakan itu sendiri. Tiba-tiba Sihab puji. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pada yang ikut Sihab bukan orang biasa. Sebahagian mereka pelajar agama, hafal Al-Quranul Karim. Bukan sebab mereka belajar dengan manhaj yang sama. Apa yang menyebabkan Ibn Arabi jadi batiniyah dan sesat? Apa puncanya? Ilmu kalam. Adakah sifat itu zaidah ala zat atau sifatul zat itu sendiri? Perbincangan ini yang menyebabkan mereka pergi kepada jadi batiniyah. Tuhan sampai tak jumpa Tuhan. Tak tahu Tuhan di mana. Ada kata di mana-mana. Kalau kita ikut Quran, senang. Allah istiwa di atas arasy dan Allah mentadbir semua dunia ini daripada arasy-Nya. Allah kata thumma stawa 'ala al-'arsy. Satu part, kemudian lepas tu Allah sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mentadbir urusan daripada atas ke bawah, atas ke bumi, daripada langit ke bumi. Apa susah faham? Semua yang ada di bumi bawah pentadbiran Allah. Allah di mana? Allah di atas arasy. Kalaulah benda masalah yang paling basic begini, tak boleh nak beriman, tak payah mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj dengan manhaj salafus salih. Inilah yang membezakan antara manhaj salafus salih dengan manhaj yang lain. Bukan cerita tentang bid'ah yang umum begini-begitu. Tidak, ini masalah utama. Timbul di kalangan orang yang ikut salafus salih, jadikan ini masalah yang paling furu'. Tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa. Orang menafikan apa yang zahir, apa yang jelas. Zahir bukan bererti tak tahu makna. Datang, zahir tak tahu makna, jahil makna. Itu zahir yang kalian maksudkan. Kami maksudkan tidak. Zahir ialah makna yang zahir. Makna yang jelas.
Makna yang zahir tersebut telah diijma'kan. Sebab tu kami kata qat'i. Bila kami kata qat'i, bukan kami kafirkan orang yang tak ni. Kami tak guna kaedah yang mereka yang kalian gunakan. Kita bila sebut qat'i, wajib kita beriman dengannya. Bab takfir, bab lain. Hanya bukan sekadar qat'i, tak qat'i kemudian jadi tak, bila orang khilaf mukhalafah kita kata kafir je, tak. Dan qat'i pada kita bukan pada akidah saja, bab ibadah pada qat'i. Kewajiban solat qat'i. Perkara ijma'. Sebab tu bid'ah dalam Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekadar dalam masalah akidah sahaja. Hatta orang-orang yang menolak ibadah yang telah diijma'kan, mereka ahli bid'ah. Betul batin ni sebagian daripada mereka tolak tak nak solat. Dia nak solat dengan niat. Ahli bid'ah. Nak kata dia, masalah ibadah ni. Tak boleh kata masalah, tak boleh kata ahli bid'ah ni. Masalah ni masalah khilaf. Mana khilaf? Kita tak bezakan antara masalah amal ataupun iman, atau masalah amalan hati ataupun amalan anggota. Yang fokusnya adalah ma ana alaihi wa ashabi. Sama dalam bab akidah atau bab ibadah. Sebab tu kita menolak, walaupun kita bezakan secara level, bid'ah tu berbeza, tak sama. Tapi bukan bererti orang bebas buat ibadah sesuka hati ataupun menafikan satu ibadah sesuka hati. Nak tak nak, ilmu hadis perlu diajarkan. Nak tak nak, hadis perlu disebarkan. Sebab itulah bila inisiatif kerajaan nak sebarkan hadis 40 sebagai hadis yang asas, sokonglah. Nak parti apa sekalipun, nak daripada mazhab mana sekalipun, tak payahlah nak bantah-bantah, tak payah nak buat. Tinggalkan politik. Bab ini bab kebajikan, sokonglah. Sokong benda yang baik, yang menguntungkan agama. Orang kafir boleh bersatu. Nak tolak apa yang menjadi asas dalam agama kita, kita bila nak bersatu? Sokonglah apa yang baik. Dan itu sebahagian daripada nasihat untuk Allah, untuk Rasul dan imamatul muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin. Nasihat. Jangan kerana kita berbeza pandangan dan sebagainya, kita tolak benda-benda yang baik yang dibawakan. Okey. Jadi hadis ni ada kelompok yang tolak. Mereka adalah ahli taqrib. Mereka nak katakan agama ini satu. Jadi mereka syarahkan hadis berkaitan dengan penyatuan umat dengan menafikan apa yang Nabi maksudkan dengan ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mereka nak umat yang satu tu tak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kita yang cerita tentang yang salah, ada nahi munkar, benda yang salah, akan dianggap sebagai ekstrim. Yang betul hanya yang kata tak ada umat yang satu, sekadar pada nama, tapi prinsip macam mana sekalipun, prinsip asalkan dia satu. Jadi bagi mereka, tanya, habis kalau macam tu apa yang menyatukan usul? Mereka akan bawakan usul Islam, bukan usul Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata, yang usul tu apa? Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Dia betul lah. Islam, iman, ihsan tu yang asas kita percaya. Tapi adakah itu sahaja? Itu sahaja yang menjadikan seorang Ahlussunnah wal Jamaah? Dan bab lain tidak berlaku ijma' padanya? Tidak. Walaupun kita pada asas kita kata Al-Quran, apa yang Islam itulah Ahlussunnah wal Jamaah, tak berbeza. Apa yang ada pada Islam itulah agama Islam, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itulah Islam. Mana ada beza apa-apa? Betul? Tetapi dari segi pengistilahan, selepas berlakunya perpecahan umat kepada 73 golongan pada zaman kita dan zaman sebelum kita, selepas daripada Nabi SAW, perlu dibezakan. Usul Ahlussunnah wal Jamaah bukan usul yang dikatakan mengeluarkan seseorang dari Islam. Kita bukan mentakfirkan orang yang kita kata bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka masih ada dalam kelompok Islam, berada dalam umat Islam, tetapi mereka bukan Ahlussunnah wal
jamaah, kerana mereka melakukan bid'ah dalam bab-bab yang dalam bab-bab yang telah disepakati oleh salafus salih. Tapi perkara tersebut dan kesilapan mereka, kita tak hukumkan kepada kekufuran atau tak hukumkan sebagai kafir. Ada juga di kalangan umat ini yang memang dah kafir, yang memang usul mereka keluar daripada usul Islam. Mereka itu, kita katakan betul, itu bincang seterusnya, siapa yang terkeluar pada Islam. Usul yang memang terkeluar pada Islam, yang tolak Al-Quran, tolak hadis, yang tolak ajaran Islam, yang tolak ibadah. Mereka bukan usul Islam. Tapi nak hukumkan pada personal, kena cek pada satu persatu. Kena belajar dalam bab takfir. Apakah stesen yang perlu kita lalui pada satu bab sebelum kita hukumkan pada personal. Dan siapa masuk kita tu, kita yang masukkan tu bukanlah kita ni. Maksudnya di kalangan ulama ummah. Siapa ulama ummah yang mempunyai kata-kata mereka boleh memutuskan urusan? Adakah ummah ni yang mengajar kat masjid dan surau ataupun kat kuliah Baitul Salam mana-mana? Tak. Dia kembalikan kepada pemerintah. Kita hanya boleh beramal sendiri. Kita faham sendiri. Tapi yang memutuskan keputusan sebenar adalah pemerintah. Dia tak mudah dalam bab takfir. Tak mudah. Memang ada yang takfir. Adanya takfir dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak mudah. Jadi kita fokus ke mana? Fokus kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi ahli takrib ada dua. Satu, ahli takrib yang cuba menyatukan antara kumpulan yang Nabi kata berpecah sesama umat ini. Ahli takrib yang lebih lagi, yang liberal lebih lagi, cuba mentakribkan antara umat ini dengan agama lain. Dia bukan setakat sesama umat Islam ni nak kata ni, dia nak pecah pula. Kita dengan agama lain tak sama. Ada yang hadkan kepada kaum Yahudi, Nasrani dan Islam dengan dakwaan agama Ibrahimiyah. Kembalikan kepada milah Ibrahim. Ibrahim kan daripada anak-anaknya, daripada Ismail dan Ishaq. Daripada Ishaq keluar agama Yahudi dan Nasara. Islam ini agama daripada Nabi Ismail. Jadi milah Ibrahim. Mereka ni ajaran sesat. Liberalnya mereka, takrib yang mereka bawakan bukan sekadar di kalangan ahli furqah atau ahli firaq yang ada di Islam. Mereka dah masukkan orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu kafir tak kafir? Kafir. Tapi dia percaya Allah ada. Ahli kitab percaya tak Allah ada? Percaya. Mereka percaya ke alam ni diciptakan selain Allah? Tak. Mereka percaya tak pada malaikat? Percaya. Mereka percaya tak bahawa wujudnya Rasul? Percaya. Mereka paling dakwa diri mereka ada banyak Rasul. Mereka percaya tak kepada kitab? Mereka dah percaya. Kitab Taurat, Injil yang mereka banggakan. Kitab Zabur. Mereka percaya tak pada hari kiamat? Percaya. Banyak riwayat mereka jumpa Nabi. Percaya tak pada qada qadar? Percaya. Macam mana pula? Ya, ada perkara yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka ditakfirkan, dikeluarkan daripada daerah Islam. Bukan usul macam tu saja. Dalam Islam ni ada benda yang menyebabkan mereka, perubahan yang mereka buat dalam agama mereka sehingga mereka jadi kafir sejak pada awal lagi. Kerana mereka menolak Nabi SAW, menolak Al-Quranul Karim. Mereka menolak beberapa perkara pada hari kiamat. Mereka menolak, mereka mengubah isi kandungan dan peristiwa berkaitan hari kiamat. Mereka hanya masuk neraka 40 hari, buat syirik macam mana sekalipun dan macam-macam. Perubahan dan bid'ah yang mereka lakukan dalam agama mereka menyebabkan mereka menjadi kafir. Inilah maksud Syekh Muhammad Wahab tentang orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian ada orang sekarang pergi bawa kalam Muhammad Wahab, pergi kata Muhammad Wahab kafirkan umat.
Dia berkata, umat ini. Bahawa ada hak declare. Yang beliau maksudkan dengan orang yang beliau kafirkan adalah orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Kita wajib kafirkan. Siapa kata Abu Lahab ni Islam? Allah dah kafirkan dia. Ahli kitab sekarang, milah Ibrahim yang mereka bawa. Ini ajaran kufur. Kita tak kata semua ikut amalan Ibrahim jadi kafir dah. Tak, kita tak kata begitu. Tapi kita ajaran kufur. Kerana telah mencampur adukkan antara Islam dan kufur. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. So ahli kitab di kalangan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Jadi ahli kitab dan musyrikin confirm mereka ni di kalangan orang-orang kafir. Jadi akidah kita dalam Kasyfus Syubhat, dalam karangan-karangan Syekh Muhammad bin Wahab, beliau menegaskan perkara ini. Kita kena kenal siapa yang Allah dah kafirkan. Kita kena akur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengkafirkan sesama umat Islam. Syekh Muhammad bin Wahab ada dua. Beliau ada cerita tentang orang Islam yang melakukan bid'ah. Beliau juga menentang khurafat dan menentang perkara yang kekufuran, yang bawa ke kekufuran. Tak faham manhaj Syekh. Jadi sekarang ni ada pula jadi hero. Tapi kita layan. Buat apa? Takkan ada jadi hero, lepas tu kita dah panggil debat lagi. Nak settlekan lagi. Betul buat masalah baru lagi, buat hero lagi, panggil debat lagi. Bawa lagi syubhat baru. Tak, ya, buang je orang macam ni. Tak perlu ikuti, tak perlu hiraukan. Kerana tidak ada nilai. Apa yang dibicara tak ada nilai sisi ada sunnah wal jamaah, tak ada nilai. Jadi kelompok kedua mentakribkan antara Islam dan kekufuran. Malah sampai kepada golongan batiniyah, mereka batiniyah adalah kufur, tidak syak. Orang yang terlibat batiniyah taklah kita hukumkannya tu. Pakcik-pakcik pergi ikut ahli hakikat, ahli tarikat marifat hakikat. Waktu pakcik-pakcik tak faham apa pun. Lepas tu kita tidak jatuhkan pada mereka. Mereka ikut, tapi mereka tengah. Macam mana dia kata dia sebagai ahli batiniyah, ahli hakikat sebagainya, tapi dia sembahyang. Jadi mereka ni hanya ikut pada pemikiran tertentu. Jadi kita bila cerita tentang satu firaq dan firqah ini, kita tidak menghukum kepada orangnya, sebab ada orang yang ikut sekali zikir, ya hana-hana menari sana sini ikut. Last sekali datang masjid solat doa menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa tu kalau cerita balik tak faham apa pun. Orang-orang begini kita kata orang awam. Yang perlu kita dekatkan mereka pada sunnah, kenalkan, pujuk mereka, fahamkan mereka, terangkan pada mereka. Tetapi oleh kerana kita tahu benda yang tidak semua orang boleh hadam apa yang kita faham. Dia boleh faham, tapi tak semua orang boleh masuk ke hati dia. Kerana yang kita terangkan bahawa satu masalah, dia ada 10, 20, 30 masalah lagi yang dia belum faham, yang dia etikadkan. Kita rasa dah clear. Pada dia ada lagi. Apa yang berbaki yang kita belum terangkan, ada link lagi dengan apa yang dah ada kat hati. Usul yang mereka salah faham. Syubhat. Ada syubhat. Jadi nak tak nak, kerja menyampaikan hak itu perlu terus dilakukan, disampaikan. Kalau ada syubhat yang tersebar dalam masyarakat yang menggugat di kalangan ahli sunnah, ya, bangun tentang lawan. Tetapi kalau syubhat-syubhat yang terbuku dalam buku-buku dan kita tak payahlah bongkar. Bukan kita tak pernah baca buku kitab Al-Fusus Ibn Arabi yang kita bukan tak tahu, tapi kalau benda tu tak tersebar, tak sebagainya di kalangan masyarakat, tak perlu. Tak ada iktiraf dan sebagainya, tak perlu bongkarkan. Tapi kalau ada keperluan, boleh. Ada keperluan dan memang dah ada pihak yang cuba menyebarkan, betul, bagus, perlu ada orang yang menentang. Tapi bila orang menentang, bila kita seronok dengan menentang batiniyah, jangan sampai ambil semua orang masuk ahli sunnah. Macam mana kita seronok lawan dengan golongan musyabbihah, mujassimah pada satu ketika dahulu, semangat lawan musyabbihah sampai orang tersangkut dengan ahli kalam, dengan golongan mu'attilah. Seronok sangat lawan dengan mu'attilah sampai pergi ambil golongan musyabbihah.
Seronok lawan dengan Khawarij sampai bawa masuk Murji'ah sekali. Seronok lawan Murji'ah sampai bawa Khawarij. Ahli Sunnah ada pagarnya. Dalam keadaan kita sama dengan Khawarij dalam mengatakan bahawa iman itu adalah apa yang i'tiqad oleh hati, ikrar dengan lisan, dan juga apa yang diamalkan oleh al-arkan atau anggota badan kita. Kita berbeza sama dengan Khawarij kat sini, tapi kita bukan Khawarij. Kita berbeza dalam bab mentakfirkan. Beza. Sebab tu jangan belajar ahli sunnah separuh-separuh. Belajar tahu yang mana betul. Ni dah sunnah ni. Ahli bid'ah. Kemudian tak tahu bab takfir ni ahli sunnah. Ada pagar sempadannya. Kita tak sama Khawarij. Khawarij tahu tentang kebenaran, wala kepada kebenaran, benci kepada kekufuran, tetapi sampai mentakfirkan dalam bab perkara-perkara dosa-dosa besar. Kita tak. Kita ada dalam keadaan kita sama dengan mereka dalam bab ta'rif iman, tetapi kita tak masukkan mereka di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ta'rif iman sama, dalam mentakhirkan iman sama, tapi dalam bab mengeluarkan orang beriman kita tak sama. Pada ketika kita berlawan dengan Khawarij, kita bawakan hadis-hadis raja, hadis-hadis pengampunan, hadis-hadis sama macam Murji'ah bawa. Tapi kita tak terpengaruh sehingga kita bawa Murji'ah masuk sekali dalam jalan ahli sunnah wal jamaah. Tak? Walaupun kita hujah yang sama. Orang awam tak ada bezakan perkara ini. Dan perkara ini yang kita risaukan. Ketika berlakunya isu-isu, yang semangat ikut kadang-kadang pergi melampau ke sana, yang pergi sana melampau ke sini. Sebab itu perlu kepada ilmu. Memanglah dalam bab Qadariyah, kita ambil hujah Jabariyah lawan Qadariyah. Sebahagian hujah Qadariyah lawan dengan Jabariyah. Ketika lawan Jabariyah, kita ambil hujah Qadariyah dan mereka ada hak pada kadar tertentu. Tapi ahli sunnah bukan hanyut ikut mereka berdua. Kelompok ahli sunnah ada stand yang tersendiri. Sekarang ni ada orang yang lawan Batiniyah. Semangat lawan Batiniyah, bawa dia sekali masuk satu saf dengan ahli sunnah wal jamaah. Dah janji keliru siapa? Tak tahu siapa ahli sunnah. Anda tidak berbeza dalam bab lawan dengan Batiniyah, kerjasama dia. Tapi perlu tahu, nak masukkan dalam saf ahli sunnah wal jamaah atau nak mengatakan siapa ahli sunnah wal jamaah, perlu jelas kita ada pendirian yang tersendiri ketika melawan dengan Batiniyah. Dan semua bab, dalam semua bab. Kita nak lawan golongan etis. Banyak orang pergi ambil hujah-hujah, hatta di kalangan pendeta-pendeta Nasrani mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala gunakan ilmu sains. Kita guna tak? Guna suatu keadaan. Tapi kita tak jadikan pendeta sebagai orang Islam. Kita ada stand sendiri Islam. Walaupun kita lawan dengan golongan etis dan kita guna hujah, sebahagian daripada pendeta ataupun ulama Nasara lawan dengan etis. Sama juga ketika lawan dengan Nasrani, kesesatan mereka, kita tak ambil hujah golongan reformis yang melawan dengan gereja sepenuhnya untuk lawan dengan kesesatan gereja. Kita ambil hujah mereka, kesesatan, apa yang mereka tulis tentang kesesatan yang berlaku dalam gereja ketika itu. Tapi kita tak jadikan mereka sebagai rujukan. Kita ada stand yang tersendiri. Kalaulah begitu, main isu, nanti lepas ni orang lawan lagi kesesatan yang mana? Nampak dia lawannya dia betul. Belum lagi. Kelompok awak ya betul. Selalu perkataan dia keluar. Kalau macam tu awak-awak ialah betul. Bukan awak-awak. Bukan kelompok awak dan kelompok suci dan sebagainya. Kita nak ajak bawa pegang kepada manhaj yang betul. Manhaj juga mana? Al-Quran dan hadis. Jangan lepaskan diri kita daripada berhujah dengan Al-Quran dan hadis mengikut fahaman salafus salih. Kalau terkeluar daripada salafus salih, mengakuilah terkeluar. Saya ikut salafus salih, tapi nak buat macam mana? Dalam bab politik ni kita terpaksa gunakan demokrasi. Tak apalah, terpaksa. Bukan kata siapa yang tolak kita terpaksa gunakan kerana dah dia begini, terpaksa guna. Ya betul, semua orang kata terpaksa. Kita mengambil darurat yang kita mengambil darurat yang lebih ringan.
tinggalkan politik, tinggalkan semua sekali, lagi teruk, jadi ambil yang ringan. Tak apa. Tapi kalau sampai kepada nak cerita pasal apa, dan sampai kata inilah Islam, Islam sendiri adalah demokrasi adalah Islam, sampai tahap begitu, kita pun tak terima. Perlu ada tengah-tengah. Yang takfir, yang keluarkan orang yang mengkafirkan kerajaan, kafirkan polis, kafirkan orang-orang yang pegang perlembagaan, itu golongan yang melampau Khawarij, yang menerima sistem dan perundangan yang bukan Islam sebagai Islam juga, itu satu perkara yang melampau. Kita perlu ada pada pendirian yang jelas. Kita berpijak di atas pendirian yang mana. Okey. 1 minit lagi. Boleh insya-Allah? 1 minit. Jadi satu golongan yang menafikan hujah ini, golongan ahli takrib. Dia tak nak terima hadis ni. Sama ada yang mendekatkan sesama ahli Islam ataupun yang cuba dekatkan agama luar sekali. Dia tak nak. Jadi mereka yang begini, mereka macam hujah, mereka juga bawa hadis ni, bukan tak berhujah. Tapi mereka kata umat yang dimasukkan umatud dakwah. Umat ni berpecah pada 7 golongan, maksudnya ummatud dakwah. Ustaz juga, dia pun belajar ummatud dakwah untuk ijabah. Kita belajar nak ikut siapa? Ustaz tu kata ummatud dakwah, ustaz tu kata ummatul ijabah. Jadi kata 73 golongan ini perpecahan berlaku di kalangan umat manusia ini. Umat Islam satu je. Sebab dia nak kata umat Islam semua sama. Kita tak dengar, betul juga Ustaz tak pernah dengar macam ni benda baru ni. Ini hujan Salafi tak pernah dengar ni. Tidak. Kita kena tahu. Umat yang dimasukkan di sini ummah ijabah. Sebab apa? Pada sebelumnya Nabi dah pecahkan Yahudi dan Nasrani pada kelompok-kelompok ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian baru umat ini. Artinya Yahudi dan Nasrani bukan termasuk di kalangan umat ini. Umat ini hanya fokus pada ummatul dakwah, ummatul ijabah. Jadi ada kelompok yang lain, satu yang mentadhaifkan secara sanad. Yang kedua, dia akan cuba kata hadis ni tak terpakai secara matannya salah, atau matannya ittirab, atau matannya macam-macam kecacatan pada matannya tak sabit, atau makna sahih al-isnad, atau kata matannya sahih tetapi mafhumnya berbeza. Maknanya qat'iyatul thubut tapi bukan qat'iyatul dalalah. Ini semua ni permainan, semua selevel ni kita tahu, semua bab yang khilaf. Pihak yang tolak dia akan cuba tolak sanad, sanad tak tolak habis, dia kata berlakunya ittirab, tak tolak habis, semua habis, dah habis sebab sanad, dia akan pergi pada matan ada masalah, habis pada matan dia kata ada banyak pandangan, tak boleh juga, dia akan kata matan ini pada part tertentu ada masalah, tak boleh juga, dia kata okey ada khilaf, adanya khilaf, dan mereka cuma nak kita terima khilaf. Tidak, ahli sunnah tidak. Kita kena tahu yang mana stand hadis ini ketika dibicarakan oleh sahabat Nabi SAW, apa yang mereka faham. Ketika mereka meriwayatkan hadis pada Nabi SAW, apa yang mereka faham. Apakah pendirian mereka dan apakah kalam mereka. Berlaku atau tidak zaman salafus salih mereka mentakfirkan, ada orang dikafirkan? Oh, berlaku. Dan kita tahu pecahan memang berlaku di kalangan umat ini. Jadi hadis ni kita akan temukan semua kumpulan akan syarahkan hadis ini, tapi dengan cara syarahan yang berbeza-beza. Mana pada makna umat, pada makna iftiraq, pada makna kalimah al-jamaah, pada semua ni kita akan jumpakan perbezaan-perbezaan dengan kita kena jelas. Kita kena jelas apa yang disyarahkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sudah pastinya apa mereka syarahkan dengan hujah. Okey, insya-Allah sampai sini. Ada soalan sebelum kita tutup? Tak ada. Silakan saya. Tak apa. Orang yang tak ikat Allah ada atas aras, dia kafir. Sebab dalam buku Falku Afan Libat ada asal daripada tabi'in kata kafir.
Tidak syak lagi pada zaman dulu ada di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan salafus salih yang mentakfirkan orang-orang yang mengatakan tidak mengaku Allah sifat dan arash. Zaman tersebut, kita tidak syak lagi pemikiran ini yang tidak ada, pemikiran yang menafikan Allah, yang menafikan mana-mana ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asalnya pemikiran kufur. Tapi selepas berlakunya syubhat yang banyak, adanya syubhat yang banyak, orang yang mensyarak pada zaman dahulu tidak kejahilan terhadap perkara tersebut tak diterima. Bukan perkara darurah. Semua orang tahu, semua ulama, semua Islam etikad begitu. Kemudian ada yang mukhalafah dengan hujah, kami terima dalil daripada kami belajar dengan orang kafir cakap begini begitu di kalangan Aristoteles sebagainya. Zaman sekarang keadaannya, takwilan dan juga syubhatnya meluas. Sehingga di kalangan orang yang menghafal Al-Quranul Karim, yang salat, yang bersedia menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersedia ikut Al-Quran dan sunnah sendiri pun tak faham dengan jelas. Sebab apa? Sebab dah lama perkara yang perlu kepada wala al-bara ini dijadikan satu perkara khilaf. Oleh kerana berlaku syubhat dan takwilan begini, kita tidak boleh mentakfirkan orang yang beriktikad begitu kecuali dengan hujah ataupun ditegakkan hujah dan dengan dipastikan tawafur syurut dan intifa'ul mawani' seperti mana disebut dalam bab takfir. Dan itu pun hanya dilakukan oleh ulama dan orang-orang yang berwajib. Di kalangan bagi pada kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh mentakfirkan siapa sekalipun kerana dalam menghukum takfiran yang umum, terutama di media sosial dan sebagainya, akan menyebabkan perpecahan dan menyebabkan kerosakan di kalangan umat Islam, malah di kalangan masyarakat, malah mungkin datangkan bahaya sendiri kepada dakwah sunnah, mendatangkan fitnah terhadap dakwah sunnah seolah-olah mentakfirkan, sedangkan itu tidak berlaku. Jadi dakwah kekalkan dakwah. Manakala pihak yang mempunyai kuasa, pihak yang berwajib dan sebagainya, kita hanya mampu berikan pandangan dan nasihat, mereka dah buat keputusan. Macam mana sekalipun kita tetap taat pada pemerintah. Pemerintah yang menetapkan, itu lebih baik. Bab takfir ni jangan buka pada orang awam. Tapi fikrah itu tak syak lagi. Pemerintah pada zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka mengeluarkan sebahagian ada di kalangan ahli bid'ah yang dikafirkan dan dihukumkan pancung. Seperti berlaku, kita berlaku banyak ahli bid'ah yang dipancung. Ahli bid'ah yang dipancung pada zaman salafus salih. Kerana apa? Zaman tersebut orang-orang ahli bid'ah atau ahli bid'ah tersebut tidak akan ikut bid'ah kecuali mereka memang menolak Al-Quran dan hadis. Tapi berbeza umat sekarang. Hadis 40 pun tak settle lagi. Umat sekarang ni hadis 40 pun tak tahu apa dia, isi kandungan dia. Jadi macam mana kita takfirkan benda yang lebih tinggi daripada itu? Itu jadi masalah. Jadi kita keluar dalam bab takfir, bab hajar, bab hajar maksud kita pulaukan, atau dalam bab-bab yang melibatkan ijtihad, kita perlu tengok pada waqi', pada semasa. Tapi prinsip tak berubah. Prinsip tak berubah. Yang mana betul, yang mana hak, yang mana benar, kita tahu. Tapi secara ijtihadnya, kita tahu, kita ambil pandangan salafus salih satu perkara sebagai satu manhaj, tetapi secara personal, peristiwa tertentu, hukum mereka kepada orang tertentu, kita jadikan itu sebagai satu panduan, tapi bukan kita tiru 100%. Kerana menukilkan fatwa berbeza daripada masa dan tempat fatwa itu dikeluarkan ada satu kesilapan. Satu kesilapan. Ketika kita cerita tentang fatwa pada satu zaman, fatwa lah pada si fulan kafir, si fulan tidak. Fatwa itu bergantung kepada masa, bergantung pada tempat, bergantung kepada orang muayyan, orang tertentu. Sebab tu hukum mereka kita tahu pendirian mereka. Tetapi secara hukum itu kita tak boleh yang syekh fulan dan fulan hukumkan kepada fulan dan fulan, atau salafus salih hukumkan kepada fulan dan fulan, kemudian kita qiyas fatwa. Tidak ada qiyas berfatwa. Yang ada kita ambil fatwa sebagai panduan dan memahami cara mereka istidlal, kemudian kita sesuaikan dengan waqi'. Bab prinsip tak ada khilaf, bab manhaj tak ada khilaf, tetapi bab fatwa, dan itu dah berlaku masalah. Ramai orang yang ambil fatwa ahli bid'ah, kemudian siapa ahli bid'ah?
Siapa dah letakkan hukum bid'ah ni, mereka campakkan sesuka hati. Ada yang sesama ahli sunnah, ada sesama kelompok dia, ada yang letakkan siapa saya tak ikut persatuan dia, ahli bid'ah. Siapa tak ikut syekh dia, ahli bid'ah. Siapa tak ikut ni, itu betul. Itu melampau. Itu melampau. Jadi kita terima manhaj, kita faham dan kita tahu fikrah mana betul salah dan sebagainya. Tapi dalam bab bertindak, berfatwa, kita ni ahli fatwa atau tidak? Oh, kita bukan ahlinya. Kita perlu kembalikan kepada ahlinya, dan untuk diri sendiri kita kena kaji betul. Untuk orang yang kenal kita kalau ikutkan sampai berkufur, tapi tetap kita husnuzan pada kadar tertentu bahawa mereka ni dipengaruhi oleh kejahilan, oleh takwilan dan juga kejahilan mereka terhadap agama ini. Jadi nak tak nak, dan itulah yang dipegang oleh ulama salafus salih ketika membicarakan tentang hatta pada golongan Mu'tazilah, hatta pada sebahagian daripada pengikut Jahmiyah, bukan Jahmi Safwan, mereka tetap menghukumkan mereka tidak kufur. Itu yang dipegang kebanyakan salafus salih. Fikrah ya kufur, fikrah Jahmiyah kufur. Fikrah sama macam kita milah Ibrahim sebut tadi, atau fikrah apa dia, kufur, tak syak. Tetapi dalam masalah tersebut nak menjatuhkan hukum tidaklah semudah itu saja. Mereka hukumkan, ya, mereka hukumkan. Tapi fatwa mereka tidak boleh dipindahkan kecuali ilahnya sama. Ilah sama, orangnya sama, itu pun ijtihad. Ijtihad pada salah seorang daripada salafus salih. Atau apa yang mereka ijma'. Kalau mereka ijma'kan dalam perkara apa? Mereka ijma' bahawa Allah istiwa' di atas arash. Tetapi dalam menjatuhkan hukum pancung ataupun hukum kafir itu ijtihad salah seorang daripada hakim yang ada pada zaman tersebut. Jadi nak tak nak dalam bab ini kita perlu lihat kepada situasi dan keadaan. Jadi hatta nama Syiah zaman dulu tak sama Syiah sekarang. Hatta nama kita kata ahli kalam zaman dulu, ahli kalam sekarang tak sama. Sebab tu kita dalam mengenai fikrah, kita juga tidak boleh terlalu cepat menghukum. Dan tak boleh kita faham satu perkara tetapi kita tidak boleh menjatuhkan hukum dengan begitu mudah. Nak tak nak kita belajar kenal hak, dan dalam menjatuhkan hukum kita kena berhati-hati. Itu bab satu lagi yang kita membezakan kita dengan khawarij. Wallahu taala alam. Tapi kita tidak salahkan, betul. Memang ada di kalangan salafus salih yang mentakfirkan, yang menghukumkan kafir orang yang tak percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala beristiwa atas arash. Hatta dinukilkan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Hammad, begitu juga ramai bukan seorang. Tetapi zaman itu berbeza. Dan al-ma'lum min ad-din bid-darurah pada zaman dahulu berbeza dengan al-ma'lum min ad-din bid-darurah pada zaman sekarang. Zaman dulu kalau orang tak terima aurat rambut sebagai ni, itu maklum nanti darurah. Zaman sekarang ni kalau pergi ke Eropah, memang betul yang tak tahu apa langsung. Dia tak tahu langsung bahawa rambut ni sebahagian daripada aurat. Wujud orang yang tak faham tu betul. Adakah kita takfirkan? Pada asalnya, ya, hukum aurat, tudung ni ataupun rambut ni satu perkara al-ma'lum nanti bidarurah. Tapi setengah keadaan pada ta'yin seorang tertentu memang tak pernah tahu tentang benda tu. Jadi kita perlu lebih berhati-hati dalam bab menjatuhkan hukum secara ta'yin atau secara muayyan pada orang-orang tertentu atau pada satu peristiwa tertentu. Sebab tu bila berlaku isu, jangan jatuhkan hukum. Isu tahu benar betul salah, sebab orang terlibat dengan isu tu macam-macam. Kalau kita kata kafir siapa yang menafikan Allah azza istiwa, masalah ramai tu. Satu negara mungkin yang ramai sangat orang yang takut. Fikrah begini tidak tepat. Cara pelaksanaan tidak tepat. Okay, sampai saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.